yang mana dia buat training master di Belgium dengan Technical University in Prague. So macam biasa kan kawan kan. So biasa kalau kita sama kita yang jumpa kawan kita yang belajar dekat let's say yang belajar overseas ataupun ni sesama doktor kan, so kita akan tanya lepas ni kau nak jadi specialist apa kan, ataupun yang engineer maybe nak tanya dia okay apa projek PhD kau dan sebagainya kan, nak kerja apa lepas ni, nak kerja dekat mana lepas ni. So saya macam sebagai seorang insan biasa, saya tanya dia kan, what are you going to do next? Are you going to like be a researcher or work with some company? Dia kata, I don't need a job, I need a country. I don't have a country right now. Kan? Kita tak pernah rasa yang pasport yang kita pegang tu macam berharga sangat kan. Yang kadang kita rasa beban bila bawa pasport ni. Macam kenapa lah nak bawa, nanti polis tahan, so nanti kena tahan kan. Tapi kita tak pernah rasa nilai sekeping pasport tu ataupun nilai sekeping IC tu. What privilege it gives us as a Malaysian. Yang mana orang yang tak ada country dia rasa, I need to find a country. Maybe Canada, maybe Germany, I don't know. But I need to find a country then I can find a job. Saya tak pernah fikir pun soalan tu. Kawan-kawan semua pernah fikir macam, I need a country yang jawab soalan tu kan. Tak pernah terfikir kan. So masalah diorang dengan masalah kita, magnitude dia lain. So kita kena faham kan. Mungkin tadi kita cerita dari perspektif orang luar, tapi ni bila kita dengar orang tu cakap sendirian. And then when he talk like that, saya pun dah macam tak selera, macam okay dah mood dah sedih kan. So sebab dia orang yang suka buat kelakar. So well, jadi bila kita cerita pasal tadi kita dah nampak konteks dan apa masalahnya dan apa punca masalah dan sebagainya. So sekarang ni kita dah dapat insight. Jadi apa yang kita boleh buat? Mesti anda tertanya apa yang anda boleh buat. Ke tak ada tertanya? Ke macam cukup lah tahun ni kan. Kalau saya sendiri kan, saya akan terbayang hidup sebagai seorang volunteer. Sebab benda ni of course dah tak berbayar kan. Ke Michael dapat yakin? Minat juga saya nak tahu. Tapi biasanya volunteer, dia kalau kita pergi Palestin kita pakai duit sendiri kan. Kalau boleh, saya dimaklumkan Michael kalau boleh dia tak nak pakai dana yang diberi oleh public untuk macam tiket flight dan sebagainya. Bila doktor datang sini pun, doktor pakai keluar kocek sendiri dan sebagainya kan. Macam at least tak sentuh langsung lah yang duit dana dari public kan. So hidup macam kalau orang luar dengar, worth it ke? Dah sekarang ekonomi dan sebagainya, ekonomi lagi, so wajar ke kita nak tolong orang yang kita tak kenal pun kan. So sekarang ni saya nak minta maybe doktor dan juga Tuan Haji boleh ceritakan lah apa macam mana hidup sebagai seorang volunteer, apa pengalaman yang doktor dan Tuan Haji lah pernah buat program ke dan sebagainya, dan macam mana doktor dan Tuan Haji manage hidup sebagai volunteer pada masa yang sama hidup dekat Malaysia kan, sebagai seorang bapa, seorang ayah dan banyak macam-macam lah, multi dimension kan. So macam mana, sebab ini benda real kan. So macam mana nak manage hidup kan, supaya kita boleh fokus untuk menyumbang, insyaAllah. Okey, bercakap tentang apa yang mendorong, seperti yang saya katakan tadi, kita orang yang beriman, kita ada Quran dan hadis Nabi SAW sebagai panduan utama dalam kehidupan kita. Kita bermula daripada titik. Seperti pagi tadi kita berpeluang untuk memberikan sedikit tazkirah dekat masjid. Mesej itu yang saya tekankan, innamal mu'minuna ikhwah. Nombor satu, bahawa orang-orang yang beriman itu bersaudara. Itu dari sudut ummah. Tapi ada sudut yang lebih luas lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Jadi dekat situ terangkumlah bukan sahaja umat Islam tetapi kemanusiaan sejagat, bahkan alam jagat raya keseluruhannya. Begitu
kedudukan kita sebagai Muslim kepada alam, seutuhnya. Kemudian ada satu lagi ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Allah Taala kata kita ini adalah umat pertengahan. Pertengahan ni bukanlah bermakna macam mana kita nak tafsirkan pertengahan ini adalah maksudnya umat yang seimbang. Yang seimbang berarti well balanced dan the best of examples. Sebab dia tidak cenderung ataupun condong, tapi dia berada di atas jalan yang lurus. Dan orang yang berada di atas jalan yang lurus ini yang mempunyai kualiti untuk memimpin manusia. Sebab itu ayat itu mengatakan ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, yang menjadi saksi ke atas manusia. Saksi dekat situ maksudnya memimpin. Kerana orang yang seperti ini saja yang mempunyai kualiti untuk memimpin kemanusiaan seluruhnya, dan standardnya telah diletakkan oleh Rasulullah SAW. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul menjadi saksi ke atas kamu, yang memimpin kamu. Jadi saya gunakan 3 ayat ini sebagai asas kepada kita untuk meletakkan diri kita sebagai pembawa mesej keamanan dan juga keamanan, kedamaian, dan memberi khidmat kepada manusia. Itu adalah asasnya. Kemudian bagaimana kita nak menterjemahkannya? Kita menterjemahkannya dengan mempunyai sifat kepekaan. Definitely apabila kita menghayati ayat-ayat tadi, kita akan menjadi manusia yang peka. Manusia yang sentiasa memikirkan tentang kesusahan umat, memikirkan tentang penderitaan umat. Sebab Rasulullah SAW jelas mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang meringankan penderitaan saudaranya, maka Allah Ta'ala akan meringankan penderitaannya di akhirat. Jadikan itu sebagai motivasi. Barang siapa yang menyelesaikan masalah saudara, menunaikan hajat saudaranya, maka Allah Ta'ala akan tunaikan hajatnya di hari akhirat. Sudah tentu bantuan daripada Allah di saat kita sangat memerlukan di hari kiamat nanti adalah jauh lebih besar daripada hajat kita di atas muka bumi ini. Jadi itulah merupakan motivasi. Dan seterusnya kepekaan ini kita kena pupuk, kita kena pupuk sampai kita menjadi manusia sensitif. Manusia sensitif sehingga bila kita tengok sampah yang bersepah di jalan, kita terpanggil untuk mengutip. Kita begitu kepekaan dan sensitiviti. Kita tidak mempunyai alah itu sampah itu bukan kerja aku. Ataupun bahkan sampai ke tahap yang lebih dahsyat lagi, kita yang buang sampah. Kita bukan saja tidak memedulikan sampah yang sepatutnya kita kutip untuk membersihkan alam sekitar, kita sendiri menambah dan menyebabkan kekotoran, mengusahkan alam sekitar. Biasa kita dengar kan ayat tak boleh belah. Kalau aku tak buang sampah, nanti tukang sapu tak ada kerja. Ini ayat tak boleh belah. Jadi pupuklah kepekaan itu. Dan satu masalah nak memupuk kepekaan ini adalah kita ada satu budaya tergamam. Budaya tergamam ni dah menyebabkan kita tak bangkit untuk membantu. Saya bagi satu contoh. Ini contoh peribadi. Sembahyang Jumaat, di Malaysia lah. Tak boleh sebut di mana, tapi di salah sebuah masjid, saya datang lewat waktu tu, dah penuh, masjid dah penuh. Sampai dah tak ada tempat nak duduk. Tiba-tiba datang seorang pakcik ni yang sudah tua, dengan menggigilnya dengan tongkatnya. Dia nak masuk masjid. Depan masjid tu saja maklumkan macam mana kita susun. Kita susun tidak selipar depan masjid, tak kan? Sampai kadang-kadang satu kat sana, satu kat sini bila kita nak keluar masjid. Jadi saya tengok je, saya perhati pakcik ni dan saya perhati jemaah. Saya tengok pakcik tu nanti kalau dia nak berjalan di atas longgokan selipar ni, dia mesti tersadung dan jatuhnya sebab dia dah tak sendiri kan. Dia punya balance tu dah tak berapa mantap lagi. Dan saya perhatikan jemaah, saya ni orang muda, muda lah kan? Masih steady lagi.
Jadi kalau orang tak peduli kat saya, tak apa, tak ada hal kan. Tapi saya tengok dengan orang dengan pakcik yang sudah uzur ni pun jemaah tak peduli. Ini bayangkan, ini solat Jumaat. Solat Jumaat yang khatib mengingatkan ahli jemaah, ittaqillah 2 kali wajib. Seruan bertakwalah kepada Allah ni bukan saja-saja, dia jadi rukun khutbah. Kalaulah imam terlupa nak ingatkan, batal solat Jumaat tu, kena buat solat zuhur. Sampai tahap tu pesanan ittaqullah tu. Selalu perhati. Jadi bila saya tengok tak ada yang bangkit, pakcik tu dah mula pijak-pijak selipar yang berlungguk tu, mesti jatuh ni pakcik ni. Saya pun pimpin pakcik ni. Saya pimpin pakcik ni, saya pergi dekat saf tu, yang dekat sekali, saya minta salah seorang pemuda bangun. Boleh bangun tak? Bagi pakcik ni duduk. Sampai ke tahap tu. Nah, kenapa tak ada yang bangun? Budaya tergamam lah tu. Masing-masing ada keinginan nak tolong, tapi nak tolong tak tolong, nak tolong tak tolong, nak tolong tak tolong kan? Macam-macam perasaan menghantui kita. Nanti kalau kita tolong, nanti orang lain cakap, alah macam bagus je. Semua ni menambah kepada budaya tergamam tadi. Jadi orang yang nak bina kepekaan ni, ingat ni, orang yang nak bekerja dalam bidang kemanusiaan ni, dia mesti peka. Nak bina kepekaan ni, mesti buang hakis budaya tergamam tadi. Kadang-kadang dalam bas, dalam LRT ke, kita tengok seorang wanita yang sarap mengandung berdiri, perut dia tu kena dekat muka kawan tu yang tengah duduk tu. Dia tu pun dia tak bangun. Betul-betul tak peka je dia. Kan? Bila bas tu ataupun masuk lubang ke apa ke, pom, kena perut dia. Patut itu menyedarkan dia kan? Patutnya dia tersedar lah, dia terkena perut wanita yang sedang hamil. Patut aku bangun bagi tepat kat dia. Dia tak. Sebab kadang-kadang kita ada vision yang sangat besar. Aku nak tolong penduduk Gaza yang terkepung. Ini wanita yang sedang hamil, yang perut dia, yang sarat tu dah kena dekat hidung kita pun kita tak bangun. Macam mana kita nak bina kepakaan? Dia kadang-kadang konsekuensi fatal tau. Ingat tak, beberapa tahun dulu ada seorang budak kanak-kanak umur 2 tahun ke 3 tahun, dia belasah oleh bapak tiri dia dekat padang bola. Kalau masih ingat, kalau puan masih ingat, dia belasah sampai mati. Bapak tiri dia pukul budak ni. Dekat situ ada anak-anak muda main bola. Masing-masing kaku melihat insiden tragedi. Tak ada seorang pun yang berlari untuk menyelamatkan kanak-kanak ni. Tak kira lah sebab apa dipukul, tapi memang perbuatan yang zalim memukul kanak-kanak berumur 2 tahun dengan pukulan yang amat dahsyat sehingga membawa dia kematian. Agak-agaknya kalau kita berada dalam situasi itu, apa kita buat? Ini masalah. Saya dah bagi contoh pagi tadi lah. Ini minta maaf tadi. Imam tak datang. Memang kita pergi, kita niat dah sembahyang subuh tadi, memang nak sembahyang subuh ni, tapi imam tak datang. Ada 20 orang kat situ. Sebab dia orang tahu kita ni musafir, dia suruh saya jadi imam. Tak apalah, please brother, there are many of us who can lead the prayer. Tapi alhamdulillah, saya budaya tergamam tu saya dah kikis sedikit sebanyak kan. Jadi we are always in the state of readiness. Orang yang nak buat kerja-kerja kemanusiaan ni, dia mesti in the standby mode. Standby mode kan, maknanya ready to go. Jadi okey lah, tak apalah. Setelah apa ni minta yang lain, bagi laluan juga pada saya pun jadi imam. Bila saya jadi imam, I take the opportunity, saya bagi tazkirah. Saya bagi tazkirah. Simple je. They need to stay united, because this is where our strength come from. We are so unique. We do not come together because of race. We do not come together because of common roots. No, we come together because of akidah, and that is our strength. And not strength in terms of numbers, but we are cemented by akidah, which make us strong as an ummah. Itu nasihat saya bagi tadi. Dan saya minta kalau boleh, sahabat-sahabat kita ni tarjim saya punya tazkirah, because they could not understand English kan.
So saya minta salah seorang daripada ini menterjemahkan ke dalam bahasa Czech. Diorang tergamam. Pengalaman pagi ini sangat penting, menjadi pengajaran bagi kita semua, iktibar bagi kita semua. Apa yang berlaku sangat menarik. Sebab selepas tazkirah itu, mereka jemput kami breakfast. Sebab tu kami makan setengah roti je, tak makan lebih. Sebab memang dijamu breakfast tadi. Dalam sembang masa sarapan tadi, terbuka ruang untuk beramal. Rupa-rupanya mereka ini ada akses, ada laluan untuk bertemu dengan saudara-saudara Syria kita yang ada, yang berlindung dekat Czech. Dia kenal 11 ataupun 12 keluarga. Jadi selepas ini insya-Allah pelajar-pelajar Malaysia mungkin boleh pergi menziarahi mereka, bertanya khabar dia. That is good enough. Inilah kerja-kerja kemanusiaan. Bukan makna gempur kita pergi tolong selamatkan orang. Apakah itu memerlukan training dan sebagainya, tapi jiwa kemanusiaan itu boleh kita pupuk bila kita dengar ada saudara-saudara kita yang menyelamatkan diri, lari daripada zon peperangan. Kita salam mereka, bertanya khabar pun, itu adalah satu daripada manifestasi kemanusiaan yang boleh kita lakukan. Lihat, maknanya apabila kita kikis budaya tergamam ni, insya-Allah banyak ruang akan terbuka di hadapan kita untuk kita beramal dan mendapatkan ganjaran pahala, insya-Allah. Minta maaf kalau tersinggung. So selepas ni kena peka. Dan nombor 2, hakis budaya tergamam. Sungguh saya cakap kadang-kadang orang nak pergi masjid ni, ini contoh yang selalu orang sebut lah. Nak pergi masjid, nak kejar solat jemaah, tiba-tiba ada aksiden, kawan tu jatuh motor. Ni satu lagi yang kelemahan kita, tidak tahu meletakkan amal, priority, keutamaan. Aku nak pergi semayang jemaah ni. Semayang jemaah ni 27 kali pahala tau, ganda, 27 kali ganda pahala. Kita biarkan kawan tu jatuh sebab nak kejar solat jemaah. Apa yang sepatutnya kita lakukan? Walaupun kita boleh miss solat jemaah, Allah Ta'ala akan bagi pahala jauh lebih besar. Sebab apa? Kita menyelamatkan nyawa. Ini yang kita kena, sensitivity ini yang kita kena pupuk. Kena pupuk. It needs effort, it needs time. Jadi jangan maknanya we must be ready. Sebab dalam hidup kita ini, peluang-peluang seperti ini datang dengan tidak semena-mena. Seperti menyaksikan orang aksiden. Apakah kita plan? Kita tak plan kan? Benda tu datang secara tiba-tiba. Dan tengok macam mana kita respon. What is our reaction? Kalau kita sentiasa membuat respon dan reaction yang betul, maka akhirnya kita akan menjadi manusia yang peka, manusia yang akan bertindak tanpa ragu-ragu, dan akan deliver the aid, assistance and help that is needed at that time. Dr. Abzi sebut tadi, it starts with kita punya our feeling, kita punya kepekaan pada kerja-kerja kemanusiaan ni, walau sekecil mana. Cuba bayang, have you come across, kita jalan di tepi kita lalu di what do you call that, pavement kedai kan? Ada tak pernah jumpa orang tertidur yang homeless? What do we do? Tergamam. Tergamam tak tahu apa. Itu benda-benda tu, benda basic. Even macam saya sekarang ni, alhamdulillah, ni Allah bagikan satu peluang untuk kerja sepenuh masa dalam kemanusiaan ni. In fact, it is dawn onto me, it's no longer relevan for me. It is now kewajipan. This is my job. I'm paid for this job. I have to plan, I have to strategize, I have to actually be concerned dengan apa yang berlaku. It's very different dengan orang sekarang. Mungkin dia boleh kata, I don't have time now. Mungkin macam tu, Allah. Tapi pokoknya adalah keprihatinan tu tadi. Kalau ia yang tidak wujud, maka then that is where kita mungkin tidak akan boleh
punya masa hayat yang panjang dalam kerja-kerja kemanusiaan ini. Hadis yang saya kongsikan pagi tadi, bagaimana Rasulullah SAW telah menceritakan, berilah makan antaranya kan, semoga membawa kita selamat kita masuk syurga. Is actually inilah dia kerja-kerja kemanusiaan ni, nak membantu orang yang perlu kita bantu, yang bukan nasib sebaik macam mana yang kita ada. And actually I'm proud. Kadang-kadang ada staff saya kan, dengan kami ada satu Telegram punya forum, which we ni kadang-kadang ada kata dia akan kata saya terlewat hari ni kerana ada aksiden berlaku di apa dia laluan dia tu. Saya terpaksa berhenti dulu. What would majikan biasa punya reaksi? That's not your problem, man. You have to come on time. But I have to allow that to happen, because that is a good gesture daripada my staff yang concern, prihatin dengan apa yang berlaku dengan orang dalam kemalangan. And then they are trained, staff kita train untuk melihat adakah status ini hijau, kuning ataupun merah. You all tahu kan, triage kan? They have trained to do that, so they know what to do, how to act, phone number, and then all those basic stuff. So this is the sort of thing. Kalau kita ada itu, insyaAllah nafas kita panjang dalam kerja-kerja kemanusiaan ni, and our capacity will grow insyaAllah. Bila Allah akan bantu, Allah akan tanamkan, akan terus kembangkan, beri peluang dan kembangkan keupayaan kita itu untuk membantu orang lain dalam keadaan yang susah. And we never know when our time would be, kan? So itulah dia. Dari sudut apa tadi mungkin dari sudut menjaga waktu, pembahagian waktu, bagi saya there is no issue if you are in this kemanusiaan, walaupun kita ada career lain, kita ada kerja tugas lain. When the opportunity hits the door, is right in front of you, you just have to prioritize lah macam mana nak membantu orang ini, and what is the best way nak membantu kan? Because you cannot do kerja-kerja ni alone. This is one thing kita lihat dalam MyCare. Kerja-kerja kemanusiaan ni kita tak boleh buat our own and tak bekerjasama dengan NGO lain, agensi kerajaan ataupun kerajaan luar negara dan partners kita, NGO yang ada di luar sana. You have to kerjasama, ada satu understanding to help something yang common yang kita buat bersama. Dan dia meringankan, sedikit meringankan kerja-kerja kita, insyaAllah. So that again is another perspective dalam kerja-kerja kemanusiaan ni. You have to be smart juga. Memang sekarang ni it's very clear, dari sudut keperluan orang yang perlu dibantu ni, it's like demand exceeding supply. Peluang begitu besar, and the demand, the need is so huge, tapi nak nampung, nak bantu ni amat kurang. Pledges yang dijanji duit yang nak dihantar, tak semua yang datang. Less than 50% yang sampai, yang telah di-deliver setakat ini. This is already end of the year. That was a speech by UN, I don't remember, dia salah seorang ini. That was sometime third quarter this year. Dia kata still a lot yang janji-janji yang tak sampai. So what actually is affecting all this is kurangnya prihatin, and benda-benda lain seperti politics, seperti priorities lain yang menghalang untuk kita berbakti, kita membantu. So let us focus, let us kita tanamkan sifat keprihatinan tu dengan benda-benda yang simple dulu, ya. Macam saya sebut pasal staff tadi, staff saya yang berhenti sebab nak membantu. That is one act, one petunjuk yang we are going far with this, insyaAllah. Allah.